Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Alhamdulillah kita menyambung kembali perbincangan kita daripada Fiqhus Sunnah oleh Syed Sabiq rahimahullah, yang mana pada kuliah yang lalu kita selesai daripada perbincangan selepas daripada salat dan sebagainya. Cuma saya melompat sedikit daripada bab kitabus salah kepada kitabus siam, daripada perbincangan salat kepada puasa, kerana lebih kurang dalam 35 hari lagi insya-Allah kita akan menemui Ramadan. Dan dalam jangka masa maghrib dan juga isyak yang tidak begitu panjang, saya memulakan awal, kita takut perbincangan kita tidak habis pada satu sesi. Jadi mungkin insya-Allah kita ada berbaki 2 ataupun 3 sesi lagi sebelum sampai kepada Ramadan, dan kita dapat membincangkan tentang puasa ini dalam jangka masa yang agak selesa dan tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Dan ini bukan bermaksud kita yang di sini kita tidak pernah tahu tentang perbincangan puasa, tapi ia sekadar satu revision, dan banyak perkara sebelum daripada ini yang kita terlepas pandang daripada bab ataupun perbincangan puasa. Dan daripada itu juga kadang-kadang kita mengambil perbincangan dan hukum hakam dan latar belakang daripada puasa ini banyak berkaitan dengan apa yang telah diperturunkan kepada kita daripada satu generasi kepada satu generasi, dan kita cuba melihat perkara tersebut daripada sisi pandang bagaimana perbincangan di kalangan para ulama dan para fuqaha, dan apa yang disandarkan daripada dalil Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara biasa kalau ada boleh lap sikit daripada takrifan puasa yang benda biasa. Cuma apabila ia dinamakan sebagai satu takrifan, kita akan lihat takrifan ini akan diguna pakai dalam keseluruhan perkara. Maksud dia takrifan ini yang akan meletakkan banyak benda, banyak isu yang akan timbul selepas daripada ini. Puan-puan dan tuan-tuan akan melihat bagaimana keadaan di mana bilakah bermulanya ataupun kita perlu berhenti daripada makan dan minum. Kita akan jumpa dalam masyarakat kita ada waktu imsak, dan juga ada yang kata pada waktu subuh dan sebagainya. Dan pentakrifan ini penting bagi kita meletakkan di mana parameter cukup belakang sikit. Bagaimana pentakrifan puasa itu akan menjadi begitu penting untuk kita melihat kepada perkara-perkara tersebut. Takrifan puasa, kalau kita melihat kepada buku ataupun kitab yang kita gunakan, iaitu Syekh Al-Allamah Syed Sabiq rahimahullah, beliau menyatakan as-saum bermaksud al-imsak. Puasa itu bermaksud dia tahan. Kenapa tahan? Berdasarkan ayat Quran. Sebab bila kita menggunakan pentakrifan, para ulama akan melihat kepada Quran, bagaimana Quran guna fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tariyanna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah nazartu lirrahmani sawma,
Aku bernazar dia membisu kerana Allah. Bermaksud dia tahan daripada bercakap. As-saum bermaksud dia tahan. Okey? Secara bahasa, puasa itu dia tahan. Dan ia disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Maka fuqaha mendefinisikan puasa sebagai menahan daripada perkara ataupun perbuatan, okey, yang boleh menyebabkan terbatalnya keabsahan ibadat puasa. Apa sahaja tindakan, apa sahaja perkara yang boleh membawa kepada puasa itu hilang sah dia, terbatal. Bila? Ini yang penting. Bermulanya terbit matahari fajar sehingga terbenamnya matahari dengan disertai dengan niat. Ini penting. Sebab itu pada awalnya kita akan melihat, kita diajarkan ataupun ditunjukkan adanya waktu imsak, betul? Kalau kita tengok di sini pun ataupun selalu yang elektronik dia tulis waktu apa? Waktu imsak 10 minit. Kalau kita melihat daripada fuqaha, hampir keseluruhan, majoriti dan hampir ijma' mereka menyatakan ia bermula daripada masuknya waktu subuh. Okey? Waktu imsak masuk waktu subuh ataupun tidak? Belum lagi. Maka di situ dibenarkan untuk kita makan dan minum. Silakan kata, oh jangan makan, ni tak masuk waktu lagi. Kalau pendefinisian ini kata bermula daripada waktu fajar. Waktu fajar. Bahkan dalam hadis kita akan jumpa di mana Nabi suruh makan dan minum ketika Abdullah ibni Ummi Maktum azan, iaitu azan pertama subuh, dan azan kedua iaitu Bilal. Bermulanya daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari dengan disertai dengan niat. Dengan disertai dengan niat. Niat adalah perkara yang penting. Kita akan sebut nanti. Sebelum kita masuk daripada perkara itu, secara umum apakah kelebihan puasa? Sama ada ia fardu ataupun tidak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan Bani Adam itu untuk diri mereka sendiri kecuali puasa, yang ini tidak terbatas pahalanya. Kerana puasa itu untuk aku dan aku akan membalasnya sendiri. Was-siyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sha'im marratain. Walladhi nafsun Muhammadun biyadayhi la khulufun famu as-sha'im atyabu 'inda Allah yawmal qiyamati min rihil misk. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Jika salah seorang daripada kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji ataupun berteriak-teriak. Jika ada yang mencerca atau memerangi, katakanlah, aku sedang berpuasa, dengan ucapan lisan, dengan zat jiwa Muhammad di tangannya, iaitu demi Allah. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, misk. Dan orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, iaitu dia gembira ketika dia buka puasa dan dia gembira ketika dia bertemu dengan Allah. Sebab puasa itu Allah Ta'ala berikan pahala sendiri. Dan di sini ada perkara yang penting, iaitu Allah menyatakan la khulufu fami shaim atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk. Sesungguhnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada indallah yaumal qiyamah, di hari kiamat, daripada bau kasturi. Di sini memberitahu bahawa ia tidak menghalang kita daripada membersihkan mulut. Hadis sebut di sisi Allah dalam riwayat pada hari kiamat. Bukan bermaksud pada orang yang berpuasa kita tak makan, mulut kita berbau. Jangan kita duduk tepi orang dengan kita salat, kita bercakap, mulut kita jadi bau yang busuk. Dan kita kata apa? Oh, jangan kata ini wangi di sisi Allah. Yang wangi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Okey? Maka ia tidak menjadi keguguran daripada hukum untuk membersihkan mulut selama mana ia tidak melampau istinsyak ataupun kita masukkan hidung, kita bersihkan mulut, kita berus gigi sehingga masuk air ke dalam rongga, yang itu dilarang. Yang sekadar kita membersihkan itu dituntut oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak letakkan hadis yang banyak, dalam 2 ke 4 begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Allah sebut, okey, di dalam Allah menjanjikan di dalam syurga itu ada satu pintu. Kata Nabi, inna lil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Dalam syurga itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamati aina as-saimun. Okay, dalam riwayat yang lain, orang yang berpuasa akan masuk di hari kiamat daripada pintu tersebut, dan tidak ada orang selain daripada mereka memasukinya. Orang itu kuat berjihad, orang itu kuat salat, orang itu buat macam mana sekalipun, dia takkan masuk daripada pintu ini yang dikhaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk orang yang menahan daripada makan dan minum dan syahwat dia. Dan kemudian diserukan aina saimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Okey? Fa idza dakhala akhiruhum, apabila masuk orang yang terakhir yang Allah pilih daripada orang berpuasa, ughliqa dzalikal bab, ditutup pintu tersebut. Okey, ditutup pintu tersebut. Dalam riwayat yang ditambah oleh Ibn Khuzaimah, dalam Sahih Ibn Khuzaimah, barang siapa yang masuk akan minum, dan barang siapa yang minum daripadanya tidak akan haus selama-lamanya. Seterusnya, Rasulullah menyatakan puasa dan Al-Quran itu akan menjadi medium yang memberikan syafaat kepada hamba. Kita kena tahu, tidak ada sesiapa yang boleh memberikan syafaat melainkan Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberikan sesuka hati melainkan dengan izin Allah. Tetapi Nabi adalah orang yang layak memberikan syafaat ketika hari kiamat. Okey? Dan nak berikan, dia mesti mendapat perkenan Allah. Sebab Allah lah empunya yang penyelamat. Nabi tidak mempunyai kuasa khas. Nabi mempunyai kuasa setelah diberikan oleh Allah. Nabi juga tidak boleh membina hukum melainkan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jal. Puasa dan Quran ini menjadi medium perantara bagaimana seseorang itu boleh mendapat syafaat. Sebab itu Quran dan juga puasa, kelebihan dia akan menjadi wakil kepada diri kita sebagai medium kita mendapat syafaat daripada Allah kepada hamba di hari kiamat. Ketika itu amalan puasa akan berkata, wahai Rabb, nampak? Puasa yang menjadi lawyer kepada dia untuk meminta daripada Allah. Kerana kita, kalau nak katakan kita ini layak masuk ke syurga dengan amalan kita, kita tak layak. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, kita masuk kerana rahmat Allah Azza wa Jal. Dan dia akan berkata, ya Rabb, aku menghalanginya, iaitu puasa menghalangi kita daripada makan dan syahwat pada waktu siang. Berilah dia syafaat disebabkan aku. Nampak? Bukan dia beri, Allah Ta'ala akan beri. Puasa akan mintakan untuk kita. Begitu juga Quran datang berkata, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari, berikanlah dia syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka keduanya memberikan syafaat. Yang keempat, puasa adalah perisai buat seorang hamba dengan api neraka. Antara kita dengan api neraka ada perisai, junnah itu tadi, iaitu puasa. Riwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Okey. Puasa terbahagi kepada dua. Umum mengetahui, iaitu fardu, iaitu wajib, dan disebutkan bukan puasa sunat, tetapi lebih disebut dalam kitab akan puasa tatawwu'. Kalau puasa ni tatawwu', kalau salat sunat dipanggil sunat nawafil. Nawafil, nafilah ataupun nawafil. Itu maksudnya istilah yang biasa digunakan oleh kitab Arab. Kalau amalan selain pada puasa, dia akan selain pada salat, dia akan panggil tatawwu'. Kalau dikatakan puasa salat nawafil, itu salat sunat tambahan. Fardu yang tiga terbahagi kepada tiga, iaitu sama ada Ramadan, sama ada kafarat. Kafarat bermaksud kita diberikan denda oleh Allah. Contoh, suami mendatangi isteri pada pagi siang Ramadan, dia kena syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Okey? Maka itu puasa kafarah. Dan contoh dia juga menziharkan isteri, dia juga kena. Itu kafarah. Yang ketiga, dia berpuasa nazar. Ini ketiga-tiga ini adalah yang wajib. Kita akan memfokuskan kepada Ramadan sebelum kepada yang baki dua itu. Puasa Ramadan. Kita tahu ia puasa satu benda yang wajib.
Maka kita kena tahu bila kita kata kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kemana yang Allah Ta'ala sebutkan. Ia merupakan satu kewajipan fardu dengan arahan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama' dan muslimin. Ia bukan saja ijma' ulama', maksudnya persepakatan para ulama', tetapi tidak ada satu orang muslim melainkan dia kena tahu al-ilmu ma'rifatu bid-darurah. Dia mesti tak boleh satu orang kita jumpa, puasa ni wajib lah, sedangkan dia dah masuk Islam lama, dia lahir dalam keluarga muslim. Tiba-tiba dia ditangkap, dibawa kepada mahkamah nak charge dia atau ambil tindakan terhadap dia. Dia kata, saya tak tahu Tuan Hakim, benda tersebut tidak boleh diterima. Satu orang muslim dia mesti tahu. Dan kita kena tahu, kalau katakan duduk di Malaysia secara umum, okey, janganlah katakan duduk di US, di tengah duduk di Mexico ke ataupun US tengah-tengah tu yang memang tak ada komuniti muslim, dia pula orang susah kita kata dia tahu, tak. Tetapi dalam majoriti negara, contoh Malaysia, tiba-tiba dia tak tahu puasa Ramadan itu wajib, ia tidak diterima. Okey, kerana Quran sebut, Sunnah sebut, para ulama sepakat dan orang-orang Islam bersepakat berdasarkan ayat pertama. Berdasarkan yang pertama dalam suratul Baqarah ayat 183, Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba bermaksud dituliskan bagi kamu. Kalau satu benda itu ditetapkan, dituliskan bagi kita, bermaksud dia wajib. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahkan ia bukan saja satu pensyariatan yang baru, telah pun disyariatkan bagi orang yang sebelum daripada kita. Untuk apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kamu beriman. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bab ni, dia kata tattaqun menjadi satu makam takwa itu memberi maksud, iaitu illah untuk puasa ini sampai kepada takwa. Maka orang tanya, habis tu kalau sampai kepada takwa, jadi kita tak payah puasa lah? Tak. Siapa yang berani kata dia telah sampai kepada benda takwa? Siapa yang berani kata bahawa dia boleh stick dengan ketakwaan itu? Tak ada. Bermaksud ialah satu amalan yang tidak ada henti. Dia mesti tetap melakukan benda ini, kerana takwa itu satu orang tak boleh kata, saya ada bukti tulisan daripada Allah, Allah bagi tahu saya dah bertakwa jadi saya tak payah puasa. Tak jadi. Tetapi apabila satu orang itu berpuasa, kalau dia gagal mencapai ketakwaan, puasa dia gagal. Sebab tu hadis Nabi sebut tadi, wala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Jangan pergi kat orang kata orang tu bodoh, pergi kat orang pergi bergaduh. Itu bukan lambang ketakwaan. Okey? Yang kedua, dalam muka surat yang sama, kalau kita lihat dalam ayat ke-185, Allah kata, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran, yang merupakan huda, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia menerangkan tentang apa petunjuk itu tadi, dan yang membezakan di antara yang batil dan juga yang hak. Dan Allah menyatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan minkumus syahr, dia menyaksikan bulan tersebut, bermaksud dia tengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Falyasum, itu adalah fi'lul amr. Yang ketiga, tadi ayat Quran. Yang ketiga, hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur dan sahih, Bunyal Islamu ala khams. Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Bersaksi Allah itu tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi itu utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di dalam Ramadan. Okey? Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, dalam hadis yang Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan Imam Malik dalam Muwatta. Wahai Rasulullah SAW, beritahulah kepada aku apa yang Allah wajibkan dari puasa. Nabi menjawab, puasa bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, ada tak selainnya? Baginda menjawab, tidak ada lagi, melainkan engkau ingin berpuasa sunat, iaitu tambahan daripada puasa tadi. Bermaksud ia perkara yang wajib. Puasa Ramadan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir bulan Syaban. Okey, pada tahun kedua Hijrah. Pada bulan Syaban pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah.
Dan kelebihan bulan Ramadan adalah begitu banyak. Saya ingat kebanyakan daripada kita dah dengar. Ia sekadar satu revision. Yang pertama, Nabi menyatakan salat fardu 5 waktu. Di antara satu salat ke salat yang lain. Daripada bainal jumu'ah ilal jumu'ah. Daripada satu Jumaat kepada Jumaat. Okey, hari ini kita salat Jumaat kepada Jumaat yang akan hadapan. Dan di antara Ramadan yang lepas dengan Ramadan yang akan datang dalam 35 hari lagi. Okey, adalah pengampun kafarah, pengampun dosa antara keduanya. Sekiranya dia menjauhi dosa besar. Okey, Allah ampunkan dosa kecil di antara keduanya. Selama mana dia menjauhi dosa besar. Nabi SAW menyatakan, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan ikhlas. Hisab ini ihtisaban juga, keadaan dia mengkoreksi diri dia. Dia melihat amalan tadi dalam keadaan dia ikhlas, akan diampunkan dosa. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Akan diampunkan dosa yang sebelum daripada itu. Kalau yang hadis yang pertama antara 2 bermaksud setahun. Yang ini tidak dikatakan setahun. Sepanjang mana dosa sebelum daripadanya, dengan rahmat Allah, Allah ampunkan kita. Okey? Dan tegahan bagi orang yang sengaja untuk menguzurkan diri. Maksudnya ponteng puasa. Kadang-kadang kita tengok dalam radio, kadang-kadang orang melawak dalam TV, kawan-kawan, dia kata, tahun ni nak cuba puasa penuh. Macam tu. Dia kadang jadi benda lawak. Tuan-tuan, ini bukan benda main-main. Ia adalah di antara 5 perkara yang membentuk Islam seseorang. Betul kadang-kadang sekali dua, tapi kalau benda ini menjadi lawak jenaka bagi manusia, ini adalah perintah Allah, bukan benda yang mudah. Okey? Walaupun pada hadis yang pertama itu, hadis itu dhaif, tetapi meninggalkan dia bukanlah perkara yang oleh kerana hadis itu dhaif maka boleh tinggal. Tak. Sepakat para ulama mengharamkan. Ia arahan Allah, tak boleh kita tinggalkan. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Ibn Majah, At-Tirmizi dengan sanad yang dhaif, dengan kita menyatakan dengan apa amanah ilmu, Nabi, riwayat tersebut menyatakan Nabi berkata, siapa yang makan dan minum sehari di dalam Ramadan tanpa rukhsah, keringanan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mampu diganti walau dia berpuasa setahun penuh. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dengan sanad yang dengan riwayat ta'liq, dengan cara yang ta'liq, bermaksud dia buang sanad. Okey? Dia sebutkan dalam Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah dengan maksud yang sama. Namun Al-Imam Al-Zahabi memberikan komentar yang berat. Dia kata apa? Pada orang beriman diputuskan bahawa sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit ataupun tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh Quran dan juga sunnah, yang kita akan tengok nanti, dosa itu lebih buruk, lebih besar daripada zina dan peminum arak. Kata Imam Az-Zahabi, mudmin ni dia macam apa, orang yang tak boleh, dia macam kaki minum arak. Okey, minum arak biasa kadang-kadang orang tak ada masalah, tapi hari-hari dia tak boleh. Okey, bahkan diragui keislamannya dan boleh jadi termasuk di kalangan kelompok zindiq ataupun munafik, dan imannya jatuh merudum, kata Al-Imam Az-Zahabi. Perkara ni besar. Cuma kadang-kala kita, alhamdulillah, kadang-kadang kita nak mendidik anak-anak kita akan sampai pada benda ni. Kita sampai pada Ramadan, anak kita ke cucu kita berikan contoh macam satu token of appreciation kepada dia. Kalau dia puasa begini, bagi hadiah, bagi duit. Kadang-kadang benda tu tak salah untuk mendidik sebagai satu motivasi kepada dia. Tetapi kadang-kadang kita letakkan benda yang tak berapa tepat. Kita tak buat pun dalam salat, tetapi kita lebihkan kepada puasa. Bukan bermaksud jangan buat, tapi kita kena seimbangkan. Kadang-kadang kita tak begitu sungguh-sungguh dalam berikan apa penghargaan kepada anak, kepada orang yang kita jaga di bawah kita tentang salat. Sedangkan itu lebih besar daripada, bukan maksudnya dia lebih lekeh, dah. Dalam turutan itu salat mempunyai nilai yang lebih besar daripada segala-galanya selepas daripada syahadah. Okey? Kita buat benda yang sama, semangat yang sama kepada salat, insya-Allah.
Okey, yang ini saya tinggalkan. Bagaimana dipastikan masuknya Ramadan? Dua sahaja di kalangan para ulama. Yang pertama, apabila dengan kita tengok di dalam kita hebat, kita tahu dah walaupun setiap tahun ada peruntukan khas untuk tengok anak bulan. Okey, dia nak cerap lah dan sebagainya. Okey, dia kata dengan menggunakan kaedah ru'yah dan hisab. Dua sahaja. Ru'yah bermaksud dia tengok yang naik atas KLCC, menara KL Tower tu, ataupun yang berada di Kuala Selangor, dia cuba nak tengok anak bulan. Hisab bermaksud dia buat kiraan. Okey, ada di kalangan para ulama yang menyatakan tidak boleh melakukan ataupun mengambil kira benda tersebut melainkan hanya dengan mata pandangan. Benda ni panjang. Adakah bila satu orang tengok kemudian yang lain panjang? Benda ni masalah terutama pada Nabi sebut fa in ghumma alaikum, apabila mendung tak nampak, penuhkan dalam 30 hari. Ru'yah, kata guru kami atau Profesor Dr. Muhammad Abu Laith, ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia menyatakan bahawa dia berpandangan ru'yah itu diambil kerana itulah satu-satunya cara yang munasabah yang ada ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada zaman Nabi ada satu kiraan yang tepat ataupun seperti mana datang selepas daripada itu yang dipanggil sebagai ilmu apa dipanggil? Ilmu falak yang datang daripada tamadun luar dan digunakan dan dilihat. Terutamanya kalau kita tengok banyak ilmu-ilmu luar dalam algebra yang digunakan pada asalnya oleh Al-Khawarizmi untuk memberikan satu sistem mengira faraid. Okey? Dan kadang-kadang bila dia orang belajar benda tersebut bukan kerana faraid, dia boleh faham. Bila masuk daripada jalan faraid, dia jadi kacau. Okey? Ada sebahagian daripada tu yang menulis tentang perkara ni. Maka pada ketika itu mereka melihat itulah satu-satunya medium yang munasabah untuk digunakan. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun termasuk di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak boleh membaca dan menulis. Okey, pandangan yang masyhur walaupun menyatakan ada yang boleh dan wallahu alam, tetapi yang kuat adalah Nabi tidak boleh membaca dan menulis. Jadi itu bukanlah satu cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh buat. Maka apabila sampai kepada satu tahap di mana orang boleh buat kiraan, maka pada guru kami menyatakan bahawa itu lebih baik dan lebih selamat. Kita tahu confirm pergerakan itu sudah boleh dijangka. Maka saya cenderung untuk pandangan tersebut. Kalau katakan yang lebih tepat itu ada, maka ambil yang lebih tepat. Bila mendung, hujan pada waktu tersebut, kita nak tengok, nak cerap anak bulan. Anak bulan ni dia bukannya bulan sabit tu. Dia bukan senang nak nampak. Okey, anak maksudnya dia baru nak timbul. Kalau kata mendung memang tak nampak langsung. Jadi ada kemungkinan kita betul dan silap, tetapi kemungkinan silap pada kiraan itu dapat kita minimalkan. Okey. Seterusnya kita akan melihat kepada rukun puasa. Ada dua sahaja rukun puasa. Yang pertama iaitu tahan dari perbuatan yang menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa. Berdasarkan daripada ayat 187 dalam suratul Baqarah, Allah kata uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Saya bawakan benda ini supaya kita biasa. Satu pandangan, satu kaedah, satu rukun kita dasari dengan ayat Quran. Jadi ia bukan sahaja pandangan sesuka hati ataupun sekadar kita hanya baling sahaja begitu. Allah kata apa? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bercampur, yakni bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian kamu dan kamu juga sebagai pakaian mereka. Tengok di dalam Allah hendak memberikan hukuman terhadap kaedah hukum puasa. Allah letakkan memberikan kepada suami dan isteri itu nasihat.
Allah tak kata suami itu sebagai tuan kepada isterinya. Tak. Seperti mana dalam tamadun dan agama yang lain, kita tengok Hindu dan sebagainya, Kristian. Okey? Nabi Allah Ta'ala menyatakan engkau pakaian bagi dia. Apabila dicabut pakaian, akan terbukalah keaiban kita, bukan? Apabila suami itu menutup keaiban isteri dan isteri menutup keaiban suami. Bukan kadang-kadang kita tengok suami duduk, kadang-kadang dia suka hati untuk memalukan isteri di hadapan orang. Ada. Untuk tunjukkan dia hebat ataupun dia lelaki. Tak. Allah kata, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau pakaian mereka dan mereka pakaian engkau. Apabila kita buka pakaian kita di hadapan manusia, kita telah tentu malu. Sebab itu Allah memberikan peringatan perkara ini. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih dan benang hitam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sehingga waktu malam. Nampak? Tahan diri sehingga pada waktu malam, maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya kamu bertakwa. Konsisten. Tentang puasa, Allah tutup semuanya dengan takwa. Apa yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam? Silap, benang putih dan benang hitam. Sebab tadi dalam penafsiran itu Allah tak sebut, Allah tak tafsirkan antara keduanya. Allah tak tafsirkan yang mana, Allah tak sebutkan yang benang putih itu apa, benang hitam itu apa. Ia terjadi kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, satu orang pendeta yang besar dalam agama Yahudi dahulu masuk Islam. Dia berkata, aku mengambil 2 helai benang hitam dan putih. Waktu Ramadan dia puasa, dia ada benang hitam dan benang putih. Dia letak kat mana? Aku letakkan di bawah bantal aku, dan kerap melihat kepadanya sepanjang malam. Dia tidur, dia tersedar, dia tengok benang hitam. Tak nampak apa waktu malam. Dia bukan macam kita ada lampu. Sebab zaman Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi melarang daripada para sahabat daripada tidur dalam keadaan api menyala. Nabi larang. Sebab Nabi kata itu musuh kamu. Bermaksud kita tak tahu, orang tersepak dan sebagainya menyebabkan terbakarnya rumah. Nabi larang. Jadi mereka gelap. Jadi bila dia tidur, dia letak 2 benang itu di bawah daripada bantal dia. Setiap kali terjaga dia tengok. Sampai ke sudah memang takkan beza antara putih dan juga hitam. Sama aja waktu malam. Sehingga aku tetap tidak dapat membezakan antara keduanya. Kata Adi bin Hatim, esok pagi aku berjumpa dengan Nabi SAW, bertanyakan hal demikian. Baginda menjawab, adapun perkara itu adalah kegelapan malam dan kecerahan waktu pagi. Kecerahan waktu pagi. Para sahabat dia takkan pergi melampau memberi memaham, melainkan setelah Nabi SAW betulkan pandangan mereka. Dan kita tak boleh untuk memandai-mandai sehinggalah benda itu bersamaan dengan Quran dan Sunnah. Niat perlu dilakukan sebelum daripada salat fajar. Okey? Dan Nabi SAW menyatakan, siapa yang tidak mengumpulkan puasa, iaitu berniat sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ashabus Sunan dan Ibn Khuzaimah, dan hadis ini sahih. Maksudnya siapa nak berniat, beza antara puasa wajib dan puasa sunat adalah puasa wajib sama ada Ramadan, puasa nazar ataupun kafarah. Puasa Ramadan dan juga puasa kita qada. Kita qada puasa wajib. Kita tidak boleh berniat melainkan sebelum daripada salat subuh. Sebelum daripada salat subuh. Okey? Dan Said Sabiq dalam kitab ini, dalam kitab yang kita baca, menyatakan perkara yang penting. Puasa itu sah. Ini kita perlu tengok. Dia tidak menjadi satu syarat, lepas daripada itu kita ramai-ramai berniat. Okey? Puasa itu sah apabila niat dilakukan bila-bila daripada malam. Selepas daripada kita buka puasa sampailah kepada subuh, di antara 2 masa tersebut, bila-bila masa saja kita boleh buka puasa, kita boleh berniat. Okey? Tidak menjadi syarat disebut. Ini pandangan dia diletakkan. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Said Sabiq. Tidak menjadi syarat untuk melafazkannya.
tidak menjadi syarat untuk melafazkannya, kerana kita sebut dulu dalam solat. Apa dia perbuatan apa? Dia perbuatan hati. Kita bangkit waktu makan sahur. Sahur ini dalam bahasa Arab dia isim maf'ul, bermaksud sahur. Sahur adalah makanan kita makan suhur tu tadi. Suhur dengan baris depan adalah waktu sahur. Okey? Sahur adalah makanan kita makan waktu sahur. Kita makan apa? Nasi, itu sahur, makanan waktu suhur. Okey? Kita makan kurma, itulah waktu suhur. Di mana Nabi sebut sebaik-baik makanan waktu suhur itu adalah kurma, tamar. Okey? Ustaz takkan nak makan tamarnya, tak cukup lah. Bukan bermaksud makan tamar sahaja. Kita melantaklah apa yang kita mau, tapi di antaranya kita makan tamar. Kita makan tamar. Okey? Kita bangkit sahur, kita bangkit kata ni, bang, pasal apa bangkit ni? Tak tahu, memang rasa nak makan. Tak jadi dalam Ramadan macam tu. Kita bangkit, kita makan sahur, melantak 2 pinggan, kemudian salat subuh jemaah. Kita sudah tentu dalam hati kita ada niat untuk berpuasa. Itu sudah mencukupi. Ia adalah lintasan hati. Okey? Ia hanya lintasan hati. Dan ia tidak menjadi syarat. Boleh tak mungkin kita nak mengajarkan kepada budak-budak kecil? Okey, dan wallah alam, kalau kita pun umur 40, 50, 60 tahun pun masih terpaksa untuk buat gaya budak kecil, wallah alam. Okey, tetapi asas dia adalah lintasan hati sudah mencukupi. Ia sudah sah. Okey, kerana ia adalah perbuatan hati, tidak termasuk daripada urusan lisan ataupun lidah. Kata Syekh Sabiq, oh yang kata ni nanti dia ni kaum muda Wahabi. Itu kata kat Syekh Sabiq. Saya hanya menakalkan perkataan Syekh Sabiq. Sesiapa bersahur di waktu hujung malam, kerana itu memaksudkan dia mahu berpuasa dan bertakarrub kepada Allah dengan berpuasa, maka hakikatnya dia telah pun berniat. Kata Syekh Sabiq rahimahullah. Okey, tambahan, bagi puasa sunat, niat boleh dilakukan sebelum daripada gelincir matahari bagi mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Itu kalau kita kata tengah-tengah waktu gelincir itu adalah pukul 12.30 malam. 12.30 hari, 12.30 hari. Dan dibenarkan selepas daripada itu pada pandangan Ibn Mas'ud radhiyallahu an dan Ahmad ibn Hanbal seperti qaul dia. Bagi Imam Ahmad, bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan bahawa orang puasa sunat, dia bangkit subuh, dia salat, tak makan lagi. Dia tak makan lagi. Jangan kita dah makan siap apa semua, kemudian nak rasa puasa lah. Tak boleh. Kita tak jamah makanan lagi selepas waktu subuh, dan kita berniat sebelum daripada gelincir pukul 8, pukul 9 kita duduk kat office, rasa tak lapar ini, nak puasa sunat, boleh puasa sunat. Okey, sampai kepada gelincir matahari. Okey, tetapi pandangan daripada mazhab lain, antaranya Ibn Mas'ud dan Imam Ahmad, menyatakan selepas daripada itu pun boleh, dengan syarat tak makan lagi. Siapa yang wajib berpuasa? Kita kena tahu siapa yang wajib berpuasa. 5 syarat ini dia mesti penuhi. Dia muslim, dia berakal, dia baligh, dia sehat, dia bermukim, bukan musafir. Salah satu daripadanya gugur, dia tidak wajib. Satu orang bermusafir, kita tengok dia, kita kata, pemalas lah kau, tak puasa. Kita katakan 5 syarat ni mesti ada dalam satu masa. Kalau tidak ada, bermaksud dia tidak wajib. Jangan kita kata ke orang tu sebab Allah Ta'ala mensyaratkan dan disebutkan oleh para ulama, dia mesti ada 5 syarat ni. Kalau tak ada, dia tak wajib. Bagaimana kita boleh tuduh satu orang tu pemalas lah dan sebagainya, sedangkan dia telah gugur daripadanya syarat yang 5, salah satu daripadanya. Okey? Dan puasa anak kecil, saya saja tambah, ia merupakan satu galakan kepada kita untuk puasa ataupun mengajar anak-anak kecil kita berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rubai' bintu Muawiz bin Afra' berkata Rasulullah SAW menghantarnya ke perkampungan Ansar di sekitaran Madinah untuk berpesan. Ini Rubai' binti Muawiz dia hantar ketika anjuran Nabi mereka berpuasa Ashura. Nabi sempat berpuasa Ashura berapa kali? Sekali pada akhir hujung hidup Nabi pada 10 Hijrah. Nabi wafat pada Rabi'ul Awal 11 Hijrah. Nabi ingat kalau kata Nabi sempat, Nabi akan puasa Ashura dan Tasu'a 2 hari serentak. Okey, pada bulan Muharram 9 dan 10 Muharram. Nabi ketika itu Nabi tengok Yahudi puasa Ashura. Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa, kami ni lebih berhak ke atas Musa daripada Yahudi. Dan Nabi kata, aku nak puasa juga, dan aku nak bezakan dengan puasa tahun depan dengan puasa Tasu'a.
Jadi Nabi nak arahkan ini, Nabi hantar Rubayya bintu Muawiz untuk pergi ke perkampungan Ansar yang berada di sekitaran Madinah untuk bagi tahu benda ni. Dan dia berpesan, sesiapa yang bangun pagi dan belum lagi menjamah apa-apa, dia patut meneruskan puasa. Dan yang telah makan patut meneruskan. Ini menjadi, adakah kita boleh makan kemudian kita nak sambung? Tak. Tetapi di sini Nabi SAW nak ajar adanya puasa Ashura. Puasa Ashura ialah satu anjuran, bukan kewajipan. Okey? Dan mereka ada yang berkata, kami meneruskan puasa pada hari Ashura, insya-Allah. Anak-anak kami juga buat benda tu. Kami pergi ke masjid, membuat mainan daripada bulu untuk mereka. Apabila mereka lapar dan menangis untuk makan, kami berikan mereka mainan sehingga pada waktu berbuka. Bermaksud drag intention dia, supaya jangan ingat lapar. Tetapi kalau dia memang kita dah nampak lapar, kita wajib bagi makan. Lapar yang tak terdaya, kita tengok dia mampu, kita bagi. Tak mampu, kita jangan teruskan. Kita jangan teruskan, haram benda tersebut. Okey? Di UK, saya ada kawan anak dia waktu puasa, sebab di sana terlalu lama. Pihak sekolah tak benarkan untuk puasa. Kira satu benda ni dia takut antara penderaan. Okey, ada yang bagi dan ada yang tidak. Dan ibu bapa terpaksa untuk fight ataupun justify benda ni kepada pentadbiran sekolah. Sama ada benda ni, kadang-kadang budak tu sendiri mau, okeylah. Kalau kita yang paksa kacap, kebanyakan mereka yang mau, bila dia tengok orang puasa, dia nak puasa sekali, tak ada masalah. Okey. Di sini kita akan sampai kepada bab yang terakhir untuk malam ni, pembahagian pengecualian berpuasa dan gantian dia. Ada 3 keadaan apabila orang itu diberikan pengecualian oleh Allah dan orang itu tidak dibenarkan untuk berpuasa oleh Allah Azza wa Jal. Apa dia? Siapa dia? Dan bagaimana? Yang pertama, orang yang diberikan rukhsah tidak berpuasa, maksudnya dia boleh tinggalkan puasa dan hanya perlu qada. Yang pertama, orang yang sakit, pesakit yang ada harapan sembuh. Sebagai contoh, kita masuk, saya pernah beberapa tahun lalu kita masuk Ramadan kena denggi. Habis daripada tu, kita ada alhamdulillah, kita sihat dan kita kena gantikan. Dan yang kedua, orang dalam perjalanan, musafir. Dalam bahasa Arab, musafir ini maksudnya orang yang bermusafir, orang yang traveler. Okey, dalam masyarakat Melayu, bahasa Melayu musafir itu maksudnya perjalanan, travel. Tetapi kalau bahasa Arab, berjalan itu namanya safar. Orang yang berjalan itu namanya musafir, isim fa'il. Okey? Orang yang sakit, orang yang bermusafir. Allah sebut wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Suratul Baqarah ayat 185. Orang yang sakit ataupun orang yang berada di atas safar, orang yang bermusafir. Okey? Maka hari dia puasa itu pada kiraan hari-hari yang lain. Sakit yang dimaksudkan adalah sakit yang memudaratkan sekiranya meneruskan puasa atau berpuasa. Ada pandangan, bagaimana Ustaz kalau saya sakit ni, saya tercala kat tangan, sekarang sakit, betul? Ataupun saya tiba-tiba kaki kena gout. Okey? Saya tak tahu kalau kata dia kena makan ubat ke, itu lain lah. Kalau kata dia kena sakit, ataupun kalau kata dia puasa, tak ada masalah, dia duduk saja selesailah benda tu. Atau dia tak pergerakan, tak sakit. So macam mana? Macam mana? Gout tu tadi bergantung pada pesakit jugalah. Kadang dia terlalu teruk, kena makan ubat. Dan pesakit yang dia memerlukan, yang dia, kalau dia teruskan, contoh dia demam, dia perlu minum, takut dia dehydrate. Okey, dia perlu minum. Jadi minum tu dalam mungkin sejam, dia kena consume air dan sebagainya. Jadi dia tak boleh berpuasa. Okey, kalau dia berpuasa, dia tinggalkan makan dan minum, akan mudarat pada diri dia. Itu yang dimaksudkan. Macam mana? Gastrik termasuk benda tersebut. Kalau katakan dia makan, makin rosak. Sebab dia perlu ambil mungkin makanan berbentuk alkali supaya dapat neutralkan asid yang berada dalam perut dia. Itu termasuk di dalam benda yang dibenarkan. Termasuk juga orang yang berpuasa dalam keadaan sihat. Tengok ni, kita puasa, bangkit-bangkit kita sihat. Umur kita 20, 30, 40 sihat. Kita puasa. Tetapi tiba-tiba tengah hari kita terlalu sakit, terlalu kehausan, terlalu lapar, sehingga tak terdaya. Wallah alam, kadang-kadang kita tak tahu apa yang Allah tentukan daripada badan kita. Kita terlalu haus, macam buka mata tak boleh, nak bangkit tak boleh, tiba-tiba dehydrate.
walaupun kita sehat. Yang melampau dan ditakuti kalau dia sambung puasa tersebut akan menyebabkan keadaan kesihatan dia lebih teruk, maka dibenarkan untuk berbuka dan qada semula puasa tersebut. Okey? Bukan bermaksud orang tu bermusafir, oh kau ni macam saya katakan tadi, kerana Allah berikan. Walaupun contoh, kita berpuasa masa belajar di UK masuk waktu subuh pukul 3.30 pagi tuan-tuan. 3.30 pagi, buka puasa 9.30 malam. 3.30 pagi waktu subuh, buka puasa maghrib pukul 9.30 malam. Orang bisik, tanya macam mana nak puasa ni? Dia kata, kita katakan puasa, kalau engkau boleh habiskan. Tak tahan sampai pukul 6. Bukan kita apa pukul 6, 6.30 atau 6 suku 6 masuk waktu subuh, buka puasa pukul 7 pun dah macam apa puasa sepanjang hari. Apatah lagi orang yang berpuasa 3.30 pagi, 9.30 malam. Okey, bila dia sampai pukul 6 petang dia dah lunyai dah habis. Layu habis dah. Dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Okey, kerana takut badan dia rosak, keadaan kesihatan dia. Allah membenarkan benda ini. Sekiranya pesakit berpuasa, contoh dia sakit yang boleh mudaratkan diri, tapi dia rasa nak menanggung kepayahan puasa tersebut, puasanya tetap sah, tetapi dia makruh kerana Allah telah memberikan kelonggaran benda tersebut. Okey, dalam agama ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermaksud kita susah, kita banyak pahala, tak. Dalam agama ini kita ambil niat yang ikhlas, kita ikut yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan Sunnah, itu yang terbaik. Allah kata bagi buka puasa, kita ikut, padanya kebaikan. Okey, Allah benarkan. Allah yang tentukan kita sakit, bukannya kita pilih. Dan Allah benarkan perkara tersebut untuk kita dapat kelonggaran. Daripada Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku dapati aku mempunyai kemampuan untuk berpuasa ketika musafir." Kita puasa pergi bermusafir. Okey? Ada kemampuan, kita sihat, tak ada masalah. Adakah itu satu kesalahan ke atasku? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi jawab, ia adalah rukhsah, keringanan daripada Allah. Sesiapa yang mengambilnya maka sesuatu yang baik, sesiapa yang suka untuk berpuasa maka tidak ada salah bagi dia. Okey? Dan Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, aku bermusafir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan, orang yang berpuasa tidak mempertikaikan orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mempertikaikan orang yang berpuasa. Bila kita nampak pada orang lain, kita jangan kata, oh pemalas, sikit pun tak tahan. Jangan. Ia tidak dilakukan oleh para sahabat, sedangkan ia berlaku di hadapan sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, berpuasa ketika kita bermusafir mana lebih baik, buka puasa ataupun tidak? Persoalannya, Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke Mekah pada tahun pembukaan Mekah pada bulan Ramadan. Nabi bergerak daripada Madinah pergi ke Mekah untuk Fathu Mekah pada bulan, termasuk dalamnya bulan Ramadan musafir tersebut. Okey, baginda berpuasa, Nabi puasa masa keluar sehingga sampai kepada Qurra al-Ghanim. Qurra al-Ghanim, orang ramai turut berpuasa dengan Nabi, majoriti. Lalu diberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa telah membebankan ramai orang. Berjalan, naik unta, berjalan kaki, naik kuda ada, dan kemudian dan panas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu apa yang engkau akan lakukan. Nabi SAW puasa, Nabi tengok semua ni beban ni, jalan penat, letih, ada yang kadang terhuyung hayang. Lalu selepas daripada asar, Nabi meminta sebekas air dan Nabi minum. Nabi tak kata, tahanlah sikit 3 jam lagi. Tak, Nabi tak buat. Nabi tengok semua beban dan orang ikut Nabi, Nabi minta air dan Nabi minum daripada air tersebut. Nabi buka. Kita ni jangan jadikan agama ni macam diktator. Itu tak boleh, ini tak boleh, semua haram. Dah. Sedangkan kelonggaran tu ada pada Nabi. Sebab tu saya kata, siapa yang ikut sunnah step by step, langkah demi langkah ikut Al-Quran dan sunnah, dia akan tengok agama ini pada keluasan yang luas. Ringan kita nak berjalan dengan agama ni. Perbanding selama ni, kita tak tengok Quran dan sunnah, kita ikut je apa yang ustaz kata. Ustaz fatwa, ni masukkan air mata merah sakit, batal. Habis semua benda nak batal. Bayangkan Nabi SAW, kita akan sampai pada kuliah akan datang, Nabi bercelak, Nabi berbekam, banyak benda yang Nabi buat.
Kita ni kalau macam puasa ni kita duduk saja, takut sagi masuk benda ni batal, sagi kena ni batal. Jadi macam robot hidup kita. Okey, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan lalu melihat orang ramai berkumpul dan seorang lelaki dipayung kerana teruk berpuasa. Orang tahan dia, tengok dia untuk dia tahan puasa. Lalu baginda bertanya, "Ni kenapa ni?" Mereka menjawab, "Dia berpuasa." Nabi terus marah. Nabi kata, "Bukanlah sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir dalam keadaan ni." Sehingga dalam riwayat yang lain Nabi kata, "Ulaikal usah." Yang buat macam tu kaki maksiat. Nabi nak kata marah dia. Dah tahu tak ni, janganlah puasa. Betapa rahmatnya Nabi SAW kepada umat dah. Bukan macam kita. Kalau kita buat, banyaklah orang kata, ni lah puak-puak yang jenis pemalas. Contoh tarawih 8 rakaat. Orang kata ni yang buat 8 rakaat ni pemalas. Kita ni 21. Saya kata tuan-tuan, dalam mazhab Imam Malik ada sampai pandangan sampai pada 71 rakaat. Gagah nak buat. Isunya bukan berapa banyak yang kita buat. Tuan-tuan tahu kan, saya sebut bagaimana Rasulullah SAW bersolat tahajud, solat malam. 1 rakaat 5 juzuk setengah. Bukannya macam kita. Imam kalau ambil rakaat kedua mesti qul Allahu ahad. Bukanlah salah. Okey? Tapi nak bangga dengan 21 sedangkan baca pun bukan baca yang macam mana Nabi baca. Okey? Salat telah relax, selepas pada 2 rakaat kita tengok letih ke? Tak apa, kita duduk dulu. Tapi wallahu alam mungkin panggil daripada murih akhir duduk minum-minum dulu, okey relax, kita bangkit 2 rakaat. Tapi tak jadi kalau panggil murih awal. Semua menyandar tak apalah tak imam. Pergi seorang. Okey? Maksudnya relax, tengok antara yang Nabi relax tu para sahabat baca, Nabi baca subuhun quddusur rabbul malaikati waruh, kita bawa air kita minum relax. Kita tengok dalam keadaan dah relax, kita bangkit. Bukan kelang kabut. Abu Hanifah, iaitu Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan puasa musafir adalah afdal bagi yang benar-benar mampu. Kita benar mampu, afdallah kita puasa. Dan berbuka tidak berpuasa afdal bagi yang tidak atau bimbangkan sebarang kemungkinan. Namun kalau kita mampu tapi kita nak buka juga boleh ataupun tidak? Boleh, tak ada masalah. Sebab Allah kata ala safar, Allah tak kata kerana dia letih, tak. Syarat ataupun sebab dia boleh buka puasa kerana dia bermusafir. Tuan-tuan, musafir ni kadang-kadang benda dia berbeza dengan kita bermukim, kita duduk kat rumah kita. Kita tak tahu jangkaan kita. Contoh kita kata kita elok, kita bawa kereta yang sedap, kita baru beli, tiba-tiba terlanggar benda, tayar pecah. Kita tak jangka benda tu. Kat rumah kita, contoh rumah kita di sini, kita duduk mungkin di Sentul ke, kita tahu nak cari tempat kat mana, tayar nak tukar tayar. Tapi kalau kita bermusafir, musafir ini musafir yang boleh kita jamak dan qasarkan salat dah. Yang dimaksudkan benda ni. Dan itu pun kita akan bincangkan pada kuliah yang lain, apakah jarak tersebut. Yang kita boleh jamak dan qasar itu adalah musafir. Kita tak tahu. Kita mungkin kuat, tetapi tiba-tiba kita tak tahu keadaan kita jadi letih ataupun kita sakit. Kita tak tahu mana klinik yang paling dekat yang sepatutnya kita duduk ataupun kita pergi. Di Malaysia mungkin mudah, kita pergi negara-negara yang majoriti bukan Islam, kita tak tahu. Yang bukan tempat kita. Sebab itu Allah kata ala safar. Dia berada di atas musafir. Sebab bila kita musafir, kita tak tahu. Ia bukan zon selesa kita. Untuk kita susah pergi mana, kita nak sakit ke mana, kita nak makan kat mana, kita tak tahu. Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani menyatakan, kalau dengan kita bermusafir tersebut, kita berpuasa akan menyebabkan adanya ujub dan riak. Kita, hampa ni memang tak larat. Aku je hebat. Okey? Dan dia kata afdal ketika itu untuk berbuka. Orang bermukim kemudian memulakan perjalanan pada siang hari. Perlukah untuk dia tidak puasa ataupun membatalnya di pertengahan hari? Contoh kita besok kita nak bermusafir balik kampung. Ataupun kita besok ada meeting di Kedah ataupun di Perak ataupun di Johor. Kita nak drive. Kita kata kita nak drive meeting pukul lepas Zuhur, kita nak drive lepas pada subuh. Boleh ataupun tidak? Saya pada awal-awal pagi tu dah memang kata tak nak puasa. Ataupun saya drive sampai dekat RNR, saya makan. Time tu tak boleh lah. Jadi malulah kat orang. Contoh, bawa lah makanan tersebut dalam kereta, kita makan dalam kereta. Boleh ataupun tidak? Okey? Ataupun macam mana? Boleh apabila tengok Nabi SAW tadi dalam hadis Jabir. Nabi dah gerak, Nabi berpuasa. Nabi sampai kepada Qurra' al-Ghanim, Nabi buka puasa. Ketika orang lain, Nabi nampak orang lain tak larat. Yang kedua, Muhammad bin Ka'ab. Dalam hadis yang diriwayat dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan,
Muhammad bin Ka'ab berjumpa dengan Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah pembantu Nabi. Nabi nak mandi ataupun Nabi ada keperluan peribadi, dia PA Nabi, personal assistant Nabi. Benda-benda yang bersifat personal, Anas bin Malik bantu. Sebab ibu dia bernazar untuk diberikan menjadi khadam, pembantu kepada Nabi kalau dia lahir. Anas bin Malik pada siang bulan Ramadan ketika dia dah siap-siap untuk bermusafir dan dia telah bersiap, kenderaan dia telah disediakan dan dia dah pakai untuk pakaian orang musafir. Beza kita nak musafir dan tidak bermusafir. Sekarang tak apalah, sama kita naik kereta. Time tu mestilah pakaian yang lebih tebal, yang lebih kukuh. Okey? Kemudian dia meminta makanan. Muhammad bin Ka'ab ada rumah dia kata ni aku nak makan. Muhammad bin Ka'ab tengok dia. Dia kata, dan aku bertanya, itu Muhammad bin Ka'ab, dia tanya, sunnah ke ni? Dan Anas bin Malik kata, ya, ia sunnah. Maksudnya ia dibenarkan di dalam syarak. Untuk makan sebelum kita nak bergerak pun ia dibenarkan. Tapi kita satu perangai, kita janganlah kata kita nak musafir, kita tunjuk ni aku musafir ni, jadi aku tak puasa, kita tunjuk kat kawan kita. Benda tu nampak budak-budak okey, jangan bergurau benda tu lah. Yang kedua tadi dibenarkan untuk dia buka puasa dan dia ganti. Yang ini rukhsah untuk dia tidak berpuasa dengan hanya membayar fidyah. Okey, dia buka puasa, dia dibenarkan buka puasa dan dia bayar fidyah sahaja tanpa mengqadhakan puasa. Yang pertama orang tua lelaki dan perempuan yang mana dia dah memang tua. Bila-bila suruh dia puasa dia memang tak boleh. Okey, dia kena makan, dia mesti disuapkan makan yang memang tidak ada ruang untuk dia puasa pada mana-mana tahun, sepanjang tahun. Yang kedua, pesakit yang tiada harapan ataupun kekuatan. Mungkin dia kanser yang lama ataupun dia tak boleh, melainkan dia kena ambil ubat. Dan yang ketiga, Syed Sabiq meletakkan di sini orang yang susah, dia miskin. Pekerjaan dia tak mungkin sepanjang tahun. Dia bukan macam kita ada mungkin minta MC lah apa sebagainya. Dia kerja dia memang susah. Sepanjang tahun untuk dia buat benda tersebut. Mereka perlu membayar makan atau fidyah sebagai adil tak secupak, ataupun jumlah hari ini dah ditentukan berapa satu orang makan. Mungkin RM10. Itu jumlah yang ni lah, yang zakat tu ada RM7 kan, ataupun RM10. Nak lebih tak ada masalah. Okey, yang ditentukan. Kata Ibn Abbas, diberikan keringanan buat orang tua yang uzur untuk tidak berpuasa dengan memberikan makan kepada orang miskin tanpa perlu menggantikannya. Dalam riwayat Al-Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Atha menyatakan bahawa dia mendengar Ibn Abbas membaca ayat Quran. Ibn Abbas mufassir, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Dan Ibn Abbas menyatakan dalam hadis yang dikatakan Imam Al-Bukhari, ayat ini tidak dimansuhkan. Ada orang kata dia dimansuhkan. Kata Ibn Abbas, tak, ia tidak dimansuhkan. Ia mengkhususkan orang tua lelaki dan perempuan yang tidak mampu berpuasa. Maka mereka perlu membayarkan puasa pada tiap hari meninggal silap. Maksudnya dia perlu membayar pada setiap hari dia tinggalkan itu dengan fidyah tadi. Di sini ada perbincangan. Ibu menyusu dan mengandungkan anak bagaimana? Pandangan yang masyhur menyatakan ibu yang takut kepada diri dia dan anak dia, dia perlu buat dua, betul. Dia bayar fidyah, dia perlu ganti. Saya akan jawab benda tu pada hujung. Di kalangan fuqaha mensyaratkan untuk diberikan pelepasan berpuasa Ramadan. Dia tak perlu ganti. Dia boleh tinggalkan puasa Ramadan. Perlulah kepada ibu terbabit yang tidak mampu untuk berpuasa atau bimbang keadaan kesihatan diri ataupun kandungan untuk dia tidak berpuasa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan untuk musafir separuh salat, iaitu qasar. Kita pergi musafir, kita boleh qasarkan separuh. Itu hanya salat yang 4. Tak boleh 3 jadi 1/2. Okey, 4 jadi 2. Dan tidak perlu berpuasa kepada orang musafir. Juga kepada ibu yang mengandung dan menyusukan anak. Namun mereka berbeza kepada cara menentukan penggantian puasa tersebut. Apa nak buat? Okey. Pertama, membayar fidyah tanpa ganti puasa. Dia bayar fidyah sahaja tanpa ganti. Pandangan ini adalah Ibn Abbas dan Ibn Umar. Berdasarkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mereka yang tak larat, yang tak mampu, dia bayar fidyah. Okey, dan termasuk yang tak mampu tu adalah ibu mengandung dan ibu yang
menyusukan anak, mereka kata menggantikan puasa tanpa membayar fidyah. Dia ganti sahaja, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan, dan mereka mengira dia marid, dia sakit, bukan dia tak mampu kerana kesakitan benda tersebut. Jadi pada Imam jadi Ahnaf, pada mazhab Abu Hanifah, Abu Ubaid dan Abu Thawr menyatakan bahawa dia hanya perlu ganti tanpa bayar fidyah. Tapi yang menggantikan puasa diserta, dan yang ketiga pada pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, dia kena buat dua-dua, ganti puasa dan bayar fidyah. Jadi macam mana nak pilih? Ini kena ingat, berikan perhatian. Wallahu a'lam, saya melihat bahawa pada pandangan pertama dan kedua, yang memilih sama ada mengganti sahaja atau membayar fidyah sahaja, ada sokongan dalil. Adapun menggabungkan dia, saya tak nampak. Ada kedua-duanya, tetapi logik dia, tuan-tuan kena ingat. Pada yang tadi, orang yang tinggalkan puasa kerana dia musafir, ataupun kita, ataupun contoh saya tinggalkan puasa secara sengaja. Orang musafir tinggalkan puasa secara sengaja kerana dia musafir, ada rukhsah. Saya tinggalkan puasa secara sengaja. Memang kata, hari ni malas nak puasa, tinggal. Nantilah ganti balik. Saya wajib ganti ataupun tidak? Wajib. Saya kena wajib ganti sahaja ataupun saya kena bayar fidyah? Ataupun dua-dua sekali? Saya hanya kerana wajib ganti saja, betul? Bagaimana satu orang ibu yang Allah takdirkan dia mengandung dan dia menyusukan anak, kerana rahmat seorang ibu kepada ibu anak dia yang dikandungkan dan disusukan, dia terpaksa buat dua kali. Logik atau tidak? Satu orang yang buat dosa terang-terang, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan puasa yang wajib, dia hanya perlu ganti puasa saja, betul? Kenapa ibu yang takutkan kesihatan diri dan anak dia, yang mana Allah memang meletakkan itu adalah tanggungjawab seorang Muslim, jaga kesihatan diri dia, tiba-tiba dia kena buat dua kali? Pandangan saya dalam bab ini, sama ada dia pilih untuk ganti sahaja ataupun bayar fidyah. Pada pandangan pertama, kedua. Saya tolak kepada pandangan Syafi'i, kata dua. Tak, saya sebutkan tadi, ia adalah benda khilaf, dan saya bagi tahu justifikasi saya kenapa saya pilih antara satu dan dua tadi. Okey, contoh kita kata dulu orang patah tangan, kawan kita merempit, patah tangan dia, masuk hospital, berapa kali dia kena wuduk? 3 kali. Kena wuduk, kena tayamum, kena wuduk lagi sekali. Sedangkan kita yang sihat, wuduk berapa kali? Sekali. Dia sakit, wuduk berapa kali? 3 kali. Logik tak logik? Tak logik. Maka benda yang sama, dia takut, benda itu bukan dia sengaja buat, Allah takdirkan untuk melahirkan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda yang dianjurkan. Tiba-tiba dia kena buat 2 kali. Sedangkan yang tadi yang buat dosa, dia buat sekali. Pandangan saya, ini negara demokrasi, tuan-tuan dan tuan-tuan perempuan boleh terima atau tidak, hanya memilih antara satu dengan dua. Nak buat yang 3 terpulang. Okey, tetapi di sini yang ketiga itu saya nampak agak tidak berapa kukuh. Menggantikan puasa tanpa, okey. Siapakah yang diwajibkan yang terakhir tidak berpuasa, dia diwajibkan. Allah tak bagi dia puasa dan dia diwajibkan qada. Yang pertama al-haid, perempuan yang haid, an-nufasa, perempuan yang melahirkan anak. Okey? Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an, kami mengalami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami diarahkan mengqadhakan puasa tanpa mengqadhakan salat. Hadis riwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim, wallahu taala a'lam. Ya, setakat tu dulu. Dan insya-Allah sekiranya tak ada ni, kita akan untuk next adalah hari Selasa. Dan kita akan sambung daripada adab-adab dan sunnah-sunnah yang berada dalam Ramadan dan puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum alladhina taba'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah yaj'alna minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.